Okey, selamat pagi kepada pelajar tahun 4. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek pendidikan kesihatan. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk kebersihan diri. Baik, tajuk kebersihan diri ini berada di muka surat 78. Sesiapa yang ada buku teks boleh buka dan kita akan baca bersama-sama dan kita akan faham bersama-sama. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan kebersihan diri? Kebersihan diri ini bermaksud kita perlu menjaga tubuh badan kita daripada sebarang kotoran. Kerana Tuhan itu indah, Tuhan itu cantik. Maka Tuhan menyukai orang-orang yang cantik, orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak kotor. Jadi kita mesti belajar untuk berada dalam keadaan yang bersih. Tuhan tidak suka kalau kita berada dalam keadaan yang kotor. Okey, baik, kita baca di sini. Ketika kedatangan haid dan ihtilam. Apa maksud haid dan apa maksud ihtilam? Saya terangkan satu-satu. Haid ialah pendarahan yang keluar daripada faraj perempuan pada setiap bulan. Ini haid lah. Maka dia dikhususkan kepada perempuan. Yang kedua, ihtilam. Apa maksud ihtilam? Ihtilam ialah lelaki yang mimpi pada waktu malam dan terkeluar air mani daripada kemaluan dia. Itu yang dimaksudkan dengan ihtilam. Bermaksud haid datang daripada perempuan, ihtilam datang daripada lelaki. Okey, sambung. Kita mesti menjaga kebersihan diri. Apa yang perlu kita buat ketika mana kita haid ataupun ihtilam? Macam mana kita menjaga kebersihan diri kita? Okey, baik, kita tengok bagi yang perempuan. Bagi yang perempuan, saya melakukan perkara seperti yang berikut ketika haid untuk menjaga kebersihan diri. Okey, seorang perempuan ini dia telah datang haid. Okey, bila dia datang haid, ini langkah-langkah yang perlu diambil ketika mana perempuan ini datang haid. Sebab apa? Sebab untuk kebersihan diri. Okey, pertama, kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Langkah yang pertama pun dah menerangkan, jika pendarahan itu terlalu banyak, darah itu sebenarnya darah kotor. Jadi dia perlu tukar jika pendarahan berlaku terlalu banyak. Baik, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Okey, baik. Cuma saya nak fokuskan di sini, buang tuala wanita. Sebelum kamu buang tuala wanita, seeloknya untuk kamu cuci ataupun mengalirkan air pada tuala wanita tersebut supaya darah-darah yang lekat pada tuala wanita itu dapat keluar dan tuala wanita tersebut dalam keadaan yang bersih. Seeloknya kamu jangan buang kalau tuala wanita itu penuh dengan darah, tidak bagus. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Bila kamu dah buang tuala wanita, pastikan kamu kena cuci tangan menggunakan sabun. Baik, seterusnya nombor 4, mandi dan membersihkan diri. Apabila kamu tukar tuala wanita, kamu mesti mandi dan bersihkan diri. Jangan hanya tukar tetapi tidak mandi. Ini adalah langkah-langkah untuk kita menjaga kebersihan diri kita ketika mana datangnya haid. Okey, baik, seterusnya. Ini untuk perempuan. Okey, seterusnya lelaki.
Saya melakukan perkara seperti yang berikut ketika ihtilam untuk menjaga kebersihan diri. Yang pertama, kamu mesti menukar baju. Yang kedua, kerana apa? Kerana air mani yang keluar daripada kemaluan kamu itu dia kena mandilah, kena tukar baju dulu. Kena tukar baju kerana baju tersebut kena air ataupun kita tak tahu. Okey, air mani tu kena di mana. Okey. Seterusnya nombor 2. Nombor 2 mesti kena mandi dan membersihkan diri. Okey. Yang ketiga, membasuh dan menukar cadar. Macam saya cakap tadi, air mani ni akan keluar ketika mana kita tidur. Tidak semestinya kamu menukar cadar ataupun basuh cadar. Kalau kamu tidur atas lantai, dilapik dengan mana-mana kain, maka kain tersebut pun kamu kena basuh dan tukar kain tersebut. Ini langkah yang ketiga. Okey, langkah yang keempat, menjaga kebersihan pakaian dalam. Maksudnya singlet kamu, seluar dalam kamu, itu kamu perlu menjaga supaya dalam keadaan bersih. Baik. Michael tanya. Okey, Michael tanya, cikgu, perlukah saya tahu langkah-langkah kebersihan bagi perempuan sebab saya ni lelaki? Perlukah saya tahu ataupun Rochelle saja yang perlu tahu? Jawapannya, Michael perlu tahu juga. Kenapa? Kerana Michael nanti akan berkahwin dengan seorang perempuan. Kalau Michael kahwin dengan seorang lelaki, itu tak boleh. Jadi Michael kena kahwin dengan seorang perempuan. Jadi langkah-langkah ini kalau isteri Michael nanti tidak tahu, maka Michael boleh terangkan. Yang pertama, ini langkah dia. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini perlu diketahui oleh kedua-dua jantina, mahu lelaki maupun perempuan. Sama juga untuk yang ini, lelaki. Okay, lelaki pun untuk langkah-langkah bagi lelaki, perempuan pun kena tahu. Rochelle pun kena tahu bagaimana langkah-langkah bagi lelaki. Kerana apa? Kerana Rochelle nanti pun akan berkahwin dengan seorang lelaki. Jelas? Okey. Okey, kita sambung di muka surat seterusnya, muka surat 79. Kita sambung tajuk hargai diri. Okey. Saya bagi masa kamu untuk membaca perenggan yang pertama ini. Baca. Saya bagi masa kamu selama 1 minit untuk kamu baca. Okey, baik. Tajuk di muka surat 79 berkenaan hargai diri. Hargai diri. Baik. Jadi di sini apa poin penting yang kita perlu tahu? Apabila kita dalam keadaan akhir balik ataupun kita cukup umur, kita akan mengalami beberapa perubahan pada badan kita. Contohnya, mukanya tumbuh jerawat. Lagi, berat badannya berubah, ketinggiannya juga berubah. Ini 3 benda yang akan berlaku kepada diri kamu ketika mana kamu akhir balik. Baik. Apa yang nak dibincangkan dalam muka surat 79? Dalam muka surat 79, dia mengajar kamu tentang hargai diri. Apa pun yang berlaku pada diri kamu, kamu perlu hargai. Cuba kamu tengok yang perempuan ni cakap apa. Okey, perempuan ni dia kata apa? Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat?
Seringkali Aini, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Betul tindakan kamu itu, Hafiz. Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal yang berlaku dengan hati yang terbuka. Baik, di sini kita tengok perkataan hargai perubahan. Bila kita hargai, antara tindakan kita menerima perubahan fizikal. Setengah orang bila berlaku dia gemuk ke, muka berjerawat ke, dia tak boleh terima diri dia. Jadi di sini kita perlu tahu badan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi kita perlu menghargai apa perubahan yang berlaku pada diri masing-masing. Okey. Seterusnya kita tengok. Apa lagi Hafiz kata? Saya perlu berpakaian kemas. Minta maaf, kita ambil ni. Kita juga perlu mengamalkan pertuturan yang bersopan. Kemudian Hafiz cakap apa? Saya perlu berpakaian kemas dan tampil menarik. Baik, kamu tengok di sini lah. Okey, yang perempuan ini cakap apa? Kita perlu mengamalkan pertuturan yang sopan. Ini poin dia. Okey. Seterusnya, saya perlu berpakaian kemas. Bila kamu dah akhir balik, kena berpakaian kemas dan tampil menarik untuk menambahkan keyakinan diri. Kamu perlu yakin dengan diri kamu. Selain itu saya juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan serta sentuhan dengan rakan-rakan. Nampak? Bila kita dah akhir balik, kena menjaga batas pergaulan. Tak boleh nak bertepuk tampar dengan perempuan lelaki, di antara lelaki dengan perempuan. Batas di antara lelaki perempuan pun kena berjaga-jaga. Baik. Betul Hafiz. Dengan cara itu, kamu akan lebih dihormati oleh rakan-rakan lain. Baik. Itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu faham bagaimana cara untuk kebersihan diri masing-masing. Saya harap kamu boleh amalkan, kamu boleh lakukan pada aktiviti harian kamu jika kamu mengalami akhir balik. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Saya harap semua pelajar dapat memahami dan mempelajari, dapat kata-kata mutiara kata daripada saya dan poin-poin penting yang perlu kamu ingat dan kamu faham. Okey, baik, itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih semua.